Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi ini merupakan pertemuan kali pertama kita untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Sebelum tu izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya Encik Hanis Safwan bin Sutaji, merupakan Ketua Panitia bagi Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SMK Tinggi Perempuan Melaka tahun 2021. Jadi untuk sesi pembelajaran hari ini saya akan mengulas sedikit berkaitan dengan pengenalan perkara-perkara asas dan pengenalan kepada pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tingkatan 1. Jadi saya merupakan caretaker untuk tingkatan 1 yang bermaksud sepanjang pembelajaran maya ni saya akan menyediakan bahan dan perancangan untuk apa-apa program berkaitan pendidikan jasmani dan kesihatan bagi tingkatan 1 lah. Dan anda semua akan ada guru subjek mata pelajaran PJK juga. Jadi apa-apa sebarang persoalan boleh tanya di dalam grup tu lah. Okey, untuk hari ini saya akan menceritakan sedikit berkaitan silibus-silibus yang akan kita pelajari di tingkatan 1. Dan pada akhir sesi pembelajaran pada hari ini, anda akan ada latihan berkaitan topik kita yang pertama iaitu berkaitan kapasiti aerobik. Okey, sebelum tu kita akan pergi pada pengenalan asas terlebih dahulu. Okey, yang pertama ini adalah buku teks yang akan kita guna pakai pada tahun ini. Buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 1 lah. Jadi cikgu pun faham anda semua belum ada buku teks lagi. Tapi cikgu akan sediakan bahan-bahan ataupun buku teks tersebut dan cikgu akan masukkanlah dalam grup kelas masing-masing. Okey, ini adalah sukatan pembelajaran yang akan kita pelajari pada tahun ini. Kalau tengok kat situ, pendidikan jasmani dan kesihatan terpecah pada dua iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan lah. Di bahagian pendidikan jasmani, kita tengok itu ada unit pertama adalah gimnastik asas. Yang kedua, pergerakan irama. Bagi tingkatan 1 adalah asas joget dan tarian sumazau kalau cikgu tak silap. Okey, di unit ketiga ada permainan kategori serangan iaitu bola sepak dan bola jaring. Di unit 4 kita ada permainan kategori jaring iaitu bola tampar dan badminton. Di unit 7 pula kita ada kecergasan fizikal dan unit 6 rekreasi dan kesenggangan. Okey, kalau tengok kat pendidikan kesihatan pula hanya ada 3 unit yang melibatkan unit pertama adalah pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun PIRS. Ada 7 subtopik di bawah unit 1 pendidikan kesihatan ni. Yang kedua adalah unit 2 berkaitan pemakanan dan yang terakhir di bawah pendidikan kesihatan adalah pertolongan cemas iaitu Dr. ABC. Okey, untuk pentaksiran tingkatan 1 cikgu akan nilai berdasarkan yang pertama untuk pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Segala latihan berbentuk modul ataupun video yang cikgu akan minta anda buat kemudian hari nanti ataupun sesi pembelajaran yang akan datang, kita akan nilailah untuk dimasukkan dalam markah PBD. Dan jika COVID-19 ini reda dan para pelajar boleh kembali ke sekolah, kemungkinan akan ada ujian ataupun peperiksaan lah. Dan yang terakhir adalah nota-nota yang anda tulis sepanjang pembelajaran maya ni lah. Nanti kita akan minta anda semua untuk dalam grup PJK kelas masing-masing. Okey, ini merupakan peraturan-peraturan yang cikgu tetapkan sepanjang sesi pembelajaran maya ni lah. Okey, yang pertama asas kepada sesi pembelajaran kita iaitu anda semua mestilah bersedia dengan buku teks digital yang akan cikgu bagi ataupun buku nota untuk anda menulis, dan pada kemudian akan datang akan kita berikan modul lah untuk anda tulis segala catatan di situ. Okey, yang kedua, latihan boleh dibuat sepanjang minggu. Jika minggu itu akan ada latihan, jadi sepanjang minggu itu anda boleh buat, tak diwajibkan untuk hantar pada hari yang ada kelas PJK. Jadi dekat situ kita tak nak ada isu lah kalau ada mana-mana pelajar yang berkongsi
peranti dengan adik-beradik yang lain atau sebagainya lah. Jadi kalau ada sebarang masalah boleh bagi tahu pada guru PJK kelas anda sendiri, dan kerja-kerja tu mestilah dihantar dalam grup PJK kelas masing-masing. Dan sekiranya anda tidak memahami sesuatu subtopik ataupun sesi pembelajaran yang cikgu terangkan, anda juga bolehlah bertanya kepada grup PJK dalam kelas masing-masing lah. Dan cikgu harap anda semua dapat respon sekiranya ada sebarang pertanyaan yang ditanya oleh guru PJK kelas anda masing-masing. Okey. Okey, untuk sesi pelajaran pada minggu pertama ni, kita akan mulakan secara asas berkaitan unit 7 iaitu kecergasan fizikal. Okey, kalau anda dapat lihat dekat skrin, kecergasan fizikal terbahagi kepada dua iaitu kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Jadi untuk tingkatan 1 kita hanya fokus pada kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan sahaja. Okey, ini adalah standard kandungan yang akan kita belajar dalam unit 7. Itu yang pertama, melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik. Untuk sepanjang pembelajaran maya ni kita tak dapat untuk melakukanlah segala senaman, segala aktiviti fizikal. Jadi untuk pembelajaran maya ni saya ingin memberi info saja ataupun pengetahuan berkaitan senaman-senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik, senaman yang meningkatkan kelenturan, meningkatkan daya tahan otot, dan aktiviti-aktiviti yang melibatkan komposisi badan. Okey, selain itu dalam kecergasan fizikal juga kita ada objektif tambahan iaitu mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Dan yang terakhir, komunikasi pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Tapi kita tak dapat buat aktiviti fizikal, jadi fokus kita dalam komunikasi ini adalah melalui grup WhatsApp ataupun sebarang bentuk sesi pembelajaran lah. Okey, yang seterusnya. Okey, kita tengok kat slide ni, kita dapat tengok kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan terbagi kepada 5 komponen. Okey, komponen yang pertama adalah kapasiti aerobik, yang kedua daya tahan otot, yang ketiga kekuatan otot, keempat kelenturan, dan yang kelima adalah komposisi badan. Okey, akan ada 5 komponen dalam kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Okey, ini pula adalah prinsip FITT. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip FITT? Okey, prinsip FITT ni menerangkan tentang cara untuk kita merancang sesuatu latihan untuk meningkatkan 5 komponen kecergasan fizikal yang kita lihat sebentar tadi. Dan prinsip FIT ni lah yang akan kita guna pakai sepanjang sesi pembelajaran kita untuk topik kecergasan fizikal. Okey, kalau kita lihat yang pertama, huruf F mewakili frekuensi. Itu bermaksud kekerapan. Kekerapan sesuatu latihan yang dijalankan untuk meningkatkan apa-apa aktiviti yang melibatkan komponen kecergasan lah. Okey, cikgu bagi contoh, sekiranya kita nak meningkatkan kapasiti aerobik ataupun meningkatkan daya tahan kardiovaskular, jadi kekerapan kita untuk melakukan contohnya senaman berjoging dalam satu minggu berapa kali. Itu maksud dia kekerapan. Berapa kali dalam satu minggu. Okey, yang kedua adalah intensity. Apa itu intensity? Secara asas dia melibatkan kesukaran sesuatu latihan lah. Jadi senaman-senaman yang berintensiti tinggi berkemungkinan untuk meningkatkan denyutan nadi dan degupan jantung. Jadi kita akan merancanglah suatu latihan tu berdasarkan intensiti individu ataupun sekiranya anda seorang jurulatih, anda akan rancang intensiti ataupun kesukaran latihan berdasarkan atlet-atlet yang anda ada. Okey, yang seterusnya adalah time ataupun masa. Berapa peruntukan masa untuk menjalankan sesuatu latihan tu kita rancang sendiri. Dan kalau kita tengok kat situ,
aktiviti fizikal ni adalah dalam lingkungan 30 ke 60 minit lah bagi satu sesi. Boleh jadi ia adalah lebih berpanjangan berdasarkan komponen apa yang kita nak capai. Okey, yang terakhir adalah type ataupun jenis. Maksud jenis kat situ, jenis-jenis aktiviti latihan yang berbeza ni, dia memberi kesan terhadap komponen kecergasan yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita nak tingkatkan kapasiti aerobik ataupun daya tahan kardiovaskular, kita boleh lakukan senaman contohnya berjoging ataupun senaman berenang ataupun apa-apa senaman lain yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik lah. Tapi kita tak boleh nak buat contohnya senaman berbentuk kelenturan untuk kita tingkatkan kapasiti aerobik. Jadi itu dah salah kat situ lah. Jadi kegunaan prinsip fit ni sebenarnya adalah untuk kita merancang sesuatu latihan untuk diri kita sendiri, ataupun kalau anda jurulatih kelak, anda akan rancang untuk atlet anda. Dan prinsip fit ni sebenarnya boleh mengurangkan kebosanan terhadap individu ataupun atlet lah. Jadi kita tak bosan sekiranya kita membuat contohnya jogging dalam 30 minit untuk 3 kali seminggu. Jadi dia berterusan minggu 1, minggu 2, minggu 3. Jadi kita tak bosan lah dengan aktiviti yang kita buat tu. Jadi kita akan cuba tambah dari segi masa, kita akan tambah dari segi kesukaran je lah. Okey, cikgu rasa itu saja untuk sesi pelajaran pada kali ini. Jadi cikgu akan tinggalkan link lah untuk anda cuba buat latihan. Dan anda boleh screenshot markah yang anda dapat tu dan upload dalam grup kelas PJK masing-masing ni. Okey, untuk sesi pembelajaran akan datang, kita akan kupas sedikit berkaitan dengan kapasiti aerobik, tentang macam mana kita nak kira kadar nadi latihan. Okey, cikgu rasa sampai di sini saja untuk minggu ni. Semoga COVID-19 ni cepat pulih dan kita dapat kembali ke sekolah dan meneruskan pembelajaran bersemuka bersama-sama lah. Okey, jadi itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.